Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Jadi insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Izalatu al-Iltibas fi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifas, susunan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilang, jazahumullah wa anna khaira. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni pengajian ataupun siri yang ke-10. Betul tak? Siri yang ke-10 betul kan? Daripada kitab Izalatu al-Iltibas. Baik. Katanya فإن حكمنا بالحيض برؤية الدم ثم نقص عن يوم وليلة قضت ما كانت تركته من صوم وصلاة ولا يلزمها غسل. Kita baca dah tu. Tak cari. لعدم الحيض فإن كانت صامت بأن نوت قبل طروي الدم فصومها صحيح. Baik. Maka jika kita hukum dengan haid, kita hukum darah tersebut tu darah haid bi ru'yatid dam, dengan melihat darah. Perempuan tu tengok darah keluar daripada kemaluan dia di dalam waktu yang boleh kita hukum darah tersebut sebagai darah haid, maka kita hukum pada zahirnya darah tersebut darah haid. Katanya thumma naqasa an yaumin wa lailatin, kemudian darah saat itu kurang daripada sehari semalam, tiba-tiba berhenti sebelum cukup sehari semalam, maka qadat ma kanat tarakathu, maka dia kena qada balik apa hak yang dia telah tinggalkan. Apakah benda hak yang ditinggalkan? Min saumin wa salah, puasa dan sembahyang. Dia kena qada baliklah apa hak yang dia tinggalkan. Semua masalah puasa sebenarnya tidak perlu sebut pun. Hak yang penting sebut bab dia sembahyang. Kerana puasa yang ditinggalkan ketika haid ke, ketika bukan haid ke, semuanya wajib kena qada. Yang penting kena qada sembahyang sahaja. Lepas tu wajib tak dia mandi? Wala yalzamuha ghusl, tidak wajib dia mandi kerana darah tersebut bukanlah darah haid. Sebab dia li'adamil haid, kerana tidak ada haid. Okey jelas. Okey, untuk kita faham masalah ni kita kena sebut dulu muqaddimah, tangga untuk kita memahami masalah ni. Bagi orang hak yang mengikuti pengajian pada hari Rabu baru ni, hari Khamis baru ni, hari Khamis dan hari Ahad baru ni, maka dia akan faham perbincangan hak yang kita bincang. Benda yang kita bincang sekarang ni adalah perempuan apabila dia melihat darah keluar daripada kemaluan dia di dalam waktu yang boleh dihukumkan ia sebagai darah haid, ataupun kita guna istilah waktu imkanil haid. Dia waktu imkanil haid kena tengok. Kalau perempuan kali pertama datang darah, mesti kena cukup umur 9 tahun. Kalau perempuan pernah dah datang darah, mesti dia kena cukup sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci iaitu 15 hari 15 malam. Okey, kalau perempuan pernah dah datang darah, yang mana daripada tempoh darah dia saat itu sehingga sekarang ni, daripada tempoh darah berhenti sehingga sekarang ni cukup dah 15 hari. Maksudnya cukup dah
tempoh sekuang-kuang suci. Maka darah yang keluar selepas daripada tu dinamakan sebagai darah haid pada zahir. Okey, boleh faham? Jadi darah yang keluar daripada perempuan, darah yang keluar daripada perempuan di dalam waktu imkanil haid, maka dihukumkan secara zahirnya adalah haid. Okey, boleh faham? Walaupun belum lagi mencapai sekurang-kurang haid, belum lagi mencapai sehari semalam. Apabila keluar darah dalam waktu imkanil haid, wajib perempuan kena mengambil hukum perempuan haid. Tidak boleh dah dia puasa, tidak boleh dah dia semayang, tidak boleh suami dia bersetubuh dengan dia, tidak boleh dah dia nak masuk dalam, berhenti dalam masjid, tidak boleh dah dia nak tawaf, tak boleh. Jadi setiap hukum yang diharamkan kepada, atau setiap perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid, diharamkan kepada dia. Kerana pada zahirnya dia saat itu mengalami ataupun keluar darah haid. Okey. Tiba-tiba darah saat itu, berarti molek. Tiba-tiba darah saat itu berhenti sebelum daripada sehari semalam. Okey. Darah berhenti sebelum daripada sehari semalam. Jadi di situ barulah dia tahu bahawasanya darah tersebut pada zahirnya bukan darah haid. Pada zahirnya bukan darah haid kerana sekuang-kuang haid adalah sehari semalam. Jadi benda yang ditinggalkan, hak yang ditinggalkan semayang. Hak yang ditinggal, dia buat semayang. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut. Kerana darah istihadah, dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah darah haid dan nifas. Okey, boleh faham? Nifas dan haid sahaja yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Manakala darah istihadah, dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Jadi dia kena qada balik. Manakala puasa tak qada pun tak apa. Puasa adakah perlu kena qada? Tak. Sebab puasa usah kata ketika bukan haid, ketika haid, ketika nifas sekalipun tetap wajib kena qada. Tak perlu qada bab puasa. Kena qada bab sembahyang sahaja. Okey. Adakah wajib dia kena mandi? Tidak. Sebab tak ada haid. Darah kalau berhenti sebelum sehari semalam, tidak wajib dia mandi. Okey. Katanya fa in kanat shamat bi an nawat qabla turuwid dam fa shaumuha sahih. Kalau dia telah berpuasa. Bagaimana maksud dia berpuasa? Okey, bab li taswir bi an nawat, dia berniat qabla turuwid dam, sebelum daripada datang darah. Sebelum daripada datang darah dia berniat. Maka fa shaumuha sahih. Maka puasa dia sah. Ayat pendek je tapi kita kena hurah. Okey. Kita buat contoh begini. Ya. Okey, dia bangun dalam pukul 4 pagi. Dia bangun pukul 4 pagi, darah tak ada lagi. Maksudnya ketika tu masih lagi belum keluar darah. Dia pun berniat. Saja aku puasa esok hari. Kerana Allah Ta'ala puasa Ramadan lagi, puasa benda pun. Dia puasa, dia niat untuk berpuasa. Okey, katakanlah puasa Ramadan. Okey, dia puasa, dia berniat nak puasa. Apabila orang bang subuh, lepas daripada dia semayang subuh, berarti lepas daripada semayang subuh, tiba-tiba darah keluar. Okey, tiba-tiba darah keluar. Jadi apabila darah keluar, pada zahirnya darah tersebut darah haid. Pada zahir, sebab darah keluar dalam waktu imkanil haid. Maka pada zahirnya puasa dia batal. Itu pada zahir. Okey, boleh faham? Kerana antara perkara yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid. Sebab anda guna istilah pada zahir kerana hukum ni boleh berubah. Hukum ni boleh berubah. Kalau darah tu berhenti sebelum daripada 24 jam, maka hukum berubah dah. Okey, dia sekarang ni, dah sah dah lah puasa aku. Tapi tak makan, tak minum. Sampai pukul 11, acu goreng ayam, lepas daripada goreng ayam, masuk dalam tandas, darah tak ada dah. Darah tak ada, lepas daripada kecil, tak ada darah. Sebagai contoh, tak makan benda lagi. Maka boleh tak dia meneruskan ibadat puasa? Boleh. Sebab dia niat dah malam tadi dan dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Pada zahirnya, darah saat ni membatalkan puasa, tapi pada rupa-rupanya, darah saat ni tu bukan darah haid. Ia tidak membatalkan puasa. Jadi puasa dia sah. Jadi kita kena katakan, fa in kanat shamat bi an nawat qabla turuwid dam fa shaumuha sahih. Maksudnya adalah hak yang contoh macam hak yang kita contohkan saat ni. Tapi kalau dia makan dah, tubik darah batal dah puasa aku. Goreng ayam lalu
Memang kawan ni nak makan ayam dah. Dah habis masa sahur tadi tu ada tinggal sikit lagi. Dah nak makan habis. Makan lalu. Ayam berok makan. Tiba-tiba dalam 2-3 jam lepas tu darah berhenti. Sah tak puasa dia? Tak sah sebab dia telah melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey. Katanya wa kama annaha tuhayyadu bi ru'yatihi yuhkamu bi tuhriha bi inqita'ihi ba'da bulughi aqalli. Maksud dia sebagaimana bahawasanya perempuan itu tuhayyad. Mana tuhayyad? Dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey. Diberikan kepadanya hukum haid. Dihukumkan kepadanya haid ataupun diberikan kepadanya hukum haid. Itu makna tuhayyad. Diberikan kepadanya hukum haid biru'yatihi dengan sebab melihat darah. Apabila dia melihat darah, maka diberi kepada dia hukum haid. Sebagaimana diberi kepadanya hukum haid apabila dia melihat darah di dalam waktu imkan. Tidak waktu imkan. Kita guna perkataan bahasa Arab waktu imkanil haid. Faham? Kalau sebut kita kata lepas daripada ni waktu imkanil haid, maka kita akan faham maksud waktu imkanil haid adalah waktu boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Iaitu cukup umur dia cukup 9 tahun ataupun perempuan yang mu'tadah adalah setelah daripada dia mengalami sekurang-kurang suci. Jadi kalau sebut kata waktu imkanil haid kena faham lalu dah. Jadi kita akan guna istilah waktu imkanil haid, waktu imkanil haid. Okey? Baik. Sebagaimana diberi kepada perempuan hukum haid dengan sebab melihat darah, kena ingat bukan semata-mata melihat darah tapi kena kata biru'yatihi fi zamani imkanil haid. Tu kita kena qaid sendiri. Kita kena buat syarat sendiri ataupun kita kena letakkan perkara tersebut. Okey, boleh faham? Semata-mata dia melihat darah di dalam waktu imkanil haid, kita kena beri hukum haid kepada perempuan tersebut. Sebagaimana begitu yuhkamu dihukumkan bituhriha dengan sucinya perempuan itu binqita'ihi dengan berhentinya darah ba'da bulughi aqalli setelah cukup sekurang-kurang haid. Apabila darah tu keluar cukup dah suka haid sehari semalam tiba-tiba berhenti, maka perempuan tu dikirakan telah mengalami suci. Faham? Dan Ana pernah cerita dah sebelum daripada ni, perempuan yang mengalami suci tidak boleh dia menanti tempoh tertentu. Apabila dia melihat tak ada darah dah, adakah boleh dia tak semayang lagi, tak mandi wajib lagi? Tak boleh. Sampai masa waktu wajib semayang dia kena semayang. Sebab ada perempuan, bukan ada ramai perempuan yang mana setelah daripada mengalami suci dia tidak semayang lalu. Dia tunggu dulu sehari semalam. Sebab dia kata takut darah keluar semula. Hak tu adalah salah sebenarnya. Hak tu tak betul. Hak tu salah dan hak tu tak betul. Hak tu perlu kena perbetulkan. Sebab kita cerita dah pada mula-mula dulu. Pada sesi ataupun siri yang pertama kita bercerita lagu mana haid adalah siri pertama ke siri kedua anda lupa dah. Haid adalah darah. Yang menggugurkan sembahyang adalah haid. Jadi ketika tidak ada darah, maka tidak ada yang menggugurkan sembahyang. Kenapa masih lagi tinggal sembahyang ketika tidak ada mani', penghalang yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Baik. Jangan katalah ada ustaz tu kata gitu, ada ustazah ni kata gitu. Jangan kata gitu. Orang hak yang kata lagu tu adalah orang hak yang tidak memahami hukum hakam. Orang hak yang tidak memahami hukum hakam. Dia tidak faham kenapa kau perempuan tu tidak boleh semayang, kenapa kau perempuan tu wajib semayang. Kalau dia faham sebab dia orang perempuan tu tak boleh semayang sebab datang haid. Haid ni benda darah. Sebab benda perempuan tu wajib semayang sebab perempuan saat ni cukup syarat wajib iaitu suci daripada haid dan suci daripada nifas. Alasan biasanya alasan gini biasa alasan orang puang ni. Dah apa awak nak sembahyang lagi, darah kan berhenti dah. Dia kata takut darah mari semula. Dia kata bimbang darah mari semula. Dan anak khabar dah. Anak ada dalam penulisan anak tulis masalah ni, sebenarnya ketika darah berhenti memang ada kemungkinan darah datang balik. Tetapi jangan melihat kepada satu kemungkinan, tapi kita kena tengok kepada kemungkinan yang kedua. Suatu tindakan yang salah ketika ada dua kemungkinan, tiba-tiba kita melihat
Hanya kepada satu kemungkinan sahaja. Okey, ketika darah berhenti, ada tak kemungkinan darah datang semula? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan darah berhenti terus? Ada kemungkinan. Tapi kenapa kau mung takut darah datang semula tapi mung tak takut darah berhenti terus? Sedangkan kemungkinan berhenti terus pun ada juga. Sekarang ni mung jangan tengok kepada satu sudut, mung kena tengok kepada dua sudut. Ketika darah berhenti, ada kemungkinan datang semula, lepas tu ada kemungkinan berhenti terus. Okey, ketika ada dua kemungkinan, maka kita tidak boleh memilih, oh takut darah datang semula tu tak sembahyang lagi. Dan mung nak tinggal, mana kemungkinan yang kedua? Kemungkinan darah berhenti terus. Okey, boleh faham? Okey, ketika ada dua kemungkinan, jangan kita ambil satu kemungkinan saja. Dia kata dah, awak suruh sembahyang tu, awak ambil kemungkinan berhenti terus. Dia tak sembahyang sebab dia ambil kemungkinan darah datang semula. Bukan. Kita bukan mengambil kemungkinan darah berhenti terus. Tapi kita mengambil kemungkinan yang lebih kuat di antara kedua kemungkinan tersebut. Okey, ketika darah berhenti, kemungkinan datang balik ada, kemungkinan berhenti terus ada. Maka kita tengok mana yang lebih kuat di antara dua kemungkinan itu. Hak yang lebih kuat adalah berhenti terus. Sebab dia lebih kuat berhenti terus, kerana sekarang ni tak ada darah. Datang darah balik itu adalah benda yang baharu. Benda yang baharu adalah benda yang tidak kuat berbanding dengan benda yang asal. Melainkan apabila ada ada pengukuh. Tak apalah ada pengukuh, nanti kita akan bincang khilaf di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Kita akan bincang masalah tu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya sebagaimana diberikan hukum haid kepada perempuan apabila dia melihat darah, begitu juga dihukumkan dengan sucinya perempuan apabila berhenti darah setelah daripada sampai sekurang-kurang suci. Okey, kita perempuan nak tahu lagu mana darah berhenti. Ni, cara perempuan nak tahu alamat dia begini. Bi an kharajatil qutnatu naqiyah, dengan bahawa keluar oleh kapas naqiyah bersih. Keluar oleh kapas bersih. Oh, orang hak tak tahu, orang hak yang tak belajar molek dia kata, oh orang puan kalau lepas daripada bersih, lepas daripada suci dia keluar kapas ke kok kemaluan dia? Tu kalau orang hak yang tak belajar. Faham? Ni cakap rekah dah ni. Dah khabar dah banyak kali, nak khabar banyak kali. Berapa kali nak khabar? Orang cerdik cukup sekali je. Orang hak yang tak cerdik kena wi kayu atas belakang. Tu disebut dalam pepatah Arab. Zul pernah dengar tak pepatah tu? Memadai orang yang cerdik dengan satu contoh. Tetapi orang yang tidak cerdik, 1000 contoh pun tidak memadai lagi. Faham? Tuan nak katakan ni, orang cerdik sekali je khabar padang dah. Orang tak cerdik kena witang tak batang kayu atas belakang. Banyak kali pun tak faham lagi. Okey. Jadi maksud dia kharajat al-qutnatu naqiyah, maksudnya dia kalau dia memasukkan ataupun diletakkan, dia cek dengan kapas, dia dapati kapas bersih. Bukan maksud lepas daripada perempuan mengalami suci tu ambil kapas daripada kemaluan dia, sebab dalam kitab ni khabar gitu. Tak kena gitu. Okey, bi an kharajatil qutnatu naqiyatan. Keluar kapas bersih. Laisa 'alaiha syai'un min atharid dam. Tidak ada di atasnya sedikit pun daripada kesang-kesang darah. Okey, boleh faham? Maka ketika tu tengok fatu maru. Perhati molek. Maka diperintah akan perempuan itu bil ghusli dengan mandi. Lepas berhenti darah kena mandi. Okey, boleh faham? Ni baru 2 hari baru berhenti darah. Biasa sebelum ni 7 hari datang haid. Okey, kita kata dah kiralah sebelum ni 7 hari ke 8 hari ke. Dah apabila ni hari 2 hari darah berhenti, mu kena mandi. Kena mandi ke? Kan biasa kan 7 hari saya datang haid. Kita jawab lagu mana? Tempoh haid boleh berubah. Daripada banyak kepada kurang. Daripada kurang kepada banyak. Okey, boleh faham? Boleh berubah. Jadi apabila darah berhenti, tak ada. Mungkin ambil hukum perempuan yang suci. Fatuk maru bil ghusli, maka diperintah perempuan itu dengan mandi. Wassalati, sembahyang. Wa yahillu watu'uha, dan halal watinya. Halal suami dia bersetubuh dengan dia. Tapi dengan syarat setelah daripada mandi. Sebelum daripada mandi tidak boleh menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi boleh menurut pandangan mazhab Hanafi, tapi dengan syarat-syarat dia. Antara syarat dia adalah mesti haid sana itu telah mencapai sebanyak-banyak haid. Okey, adalah. Kita tak payah ceritalah mazhab lain, kita cerita mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tidak boleh melainkan setelah daripada mandi. Sebab Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran 2 kali Allah Ta'ala kata. Mana?
fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan dekati mereka itu sehingga mereka itu suci. Lepas tu fa idza tatahharna, apabila mereka itu suci. Dua kali. Yang pertama suci daripada haid, yang keduanya adalah dengan mandi. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Hendaklah kamu mendatangi mereka itu daripada tempat yang Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu. Boleh bersetubuh dengan dia. Baik, setelah daripada dia mengalami suci dan mandi. Okey, boleh faham? Katanya, فَإِنْ عَادَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ, maka jika kembali semula darah tersebut dalam tempoh haid. Maksudnya fi zamanil haid, maksudnya daripada permulaan keluar tadi tu sehingga sekarang masih lagi belum melepasi 15 hari. Berhenti, lepas tu datang balik. Okey, boleh faham? Tabayyana. Di situ. Tabayyana, nyata wuqu'u ibadatiha. Jatuh, berlaku ibadatnya fil haid. Pada ketika haid. Okey, boleh faham? Oh, rupanya aku semayang, aku puasa tadi tu berlaku dalam ketika haid. Ni mengikut qaul benda ni. Qaul as-sahbi. Sebab qaul as-sahbi mengatakan bahawasanya naqa' yang berada di celah-celah darah haid yang satu, darah haid yang sama, dikirakan sebagai haid. Okey, boleh faham? Nyatalah berlaku jatuh ibadatnya dalam haid. Apabila ibadat dia jatuh dalam haid, maka sembahyang tidak sah. Tapi sembahyang tidak perlu diqada semula. Kerana sembahyang yang ditinggalkan kerana haid tidak wajib qada balik. Masalah puasa, fatu'maru biqada'is shaumi faqat. Diperintah akan dia dengan qada puasa sahaja. Puasa kena qada semula. Dah puasa dah, walaupun puasa dah. Kerana puasa dah saat itu berlaku ketika datang haid. Cuma dia tidak tahu puasa saat itu berlaku datang di dalam haid, melainkan setelah daripada darah keluar semula. Okey, boleh faham? Sama juga kalau dia pergi Mekah, dia tawaf. Lepas daripada tawaf, tiba-tiba bagi balik darah. Maka tawaf tersebut ternyata berlaku dalam haid, maka tidak sah tawaf dia. Maka dia kena tawaf semula kalau dia melibatkan tawaf rukun umrah ataupun rukun haji. Okey, nampak? Patut dosa tak bersetubuh? Wala ithma bil wati. Tidak ada dosa dengan wati. La ithma, tidak berdosa. Bil wati, persetubuhan hak yang dia bersetubuh ketika haid saat itu, tidak ada dosa. Pada asalnya bersetubuh ketika haid adalah haram. Tetapi bersetubuh ketika tempoh naqa' satu saat ni tu, tak berdosa. Sebab mana tak berdosa? Libina'il amri ala zahir. Kerana berdasarkan perkara itu di atas zahir. Kerana berdasarkan kepada zahir. Zahirnya bila darah berhenti, maka berhenti dah haid. Akan datang, dia tahu datang balik ataupun tidak. Masalah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian daripada orang dia tidak faham ketika kita bincang, kita akan bincang berkenaan tempoh ataupun naqa' yang berada di celah haid. Mengikut qaul as-sahbi, pandangan mu'tamad, qaul as-sahbi, dan qaul as-sahbi ni adalah pandangan mu'tamad, tempoh berhenti darah di celah satu darah haid dikirakan sebagai haid. Okey, boleh faham? Faham? Mengikut qaul al-laqti, tempoh berhenti darah di celah satu darah haid dikirakan suci. Pandangan mu'tamad adalah qaul as-sahbi. Okey, kita kata mana? Tempoh naqa' tu tempoh haid. Lepas tu wajib perempuan ketika darah berhenti, wajib dia kena sembahyang. Wajib dia kena puasa. Boleh tok lelaki dia setubuh dia. Dia kata, dah kan, tempoh tu kan tempoh haid. Dah apa kena sembahyang? Ni ada orang yang belajar bab haid, dia tidak faham masalah ni. Sebab itulah Anas sering kali menyebut hukum secara zahir. Hukum secara zahir. Hukum secara zahir. Libina'il amri ala zahir. Tengok begitu yang disebut dalam kitab. Hukum secara zahir. Sekarang ni kita kena faham bagaimanakah yang perlu dilakukan oleh perempuan. Apabila kita faham bagaimanakah apa hak yang perlu dilakukan oleh perempuan, maka tidak akan timbul hak yang kemusykilan hak yang kita sebut tadi. Okey, boleh faham? Sekarang ni katakanlah orang puang tu keluar darah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Okey, 3 hari keluar darah. Hari keempat darah berhenti. Okey, apabila darah berhenti, benda hak yang diwajibkan kepada dia? Wajib kepada dia mandi, sembahyang, puasa kalau pada bulan Ramadan.
Boleh tak dia kalau dia tak ambil sembahyang, nak tunggu dulu takut darah tu ambil semula? Tak boleh. Tak apa-apa tak boleh. Kerana darah berhenti terus adalah kemungkinan yang lebih kuat berbanding datang semula. Okey, boleh faham? Sebab sekarang ni ada darah ke tak? Tak ada darah. Datang darah benda yang baru. Mana lebih kuat di antara berhenti terus dengan datang semula? Berhenti terus. Kenapa masih lagi tidak sembahyang? Kenapa masih lagi tidak berpuasa? Sedangkan darah telah berhenti. Sedangkan yang menggugurkan kewajipan puasa dan sembahyang adalah darah. Sekarang ni ada tak darah? Tak ada. Okey, wajib dia kena sembahyang hari ke-4. Wajib kena puasa. Boleh dah suami dia bersetubuh dengan dia. Okey. Tiba-tiba selang beberapa hari datang semula darah. Okey, datang semula. Ketika darah datang semula, situ baru dia tahu. Di situ baru dia tahu. Oh, tempoh berhenti darah saat ni tu rupanya tempoh haid. Apa yang dia buat berdasarkan kepada zahir. Betul tak? Lepas daripada tu, ternyata tempoh tersebut adalah tempoh haid. Dosa tak dia semayang? Tidak dosa. Bahkan wajib dia semayang kerana berdasarkan kepada zahir. Wajib dia puasa kena berdasarkan kepada zahir. Boleh suami dia bersetubuh dengan dia kerana berdasarkan kepada zahir. Cuma hukum kita ubah balik ketika berlaku perkara yang melawani zahir. Faham? Zahirnya dia suci dah. Tiba-tiba berlaku perkara yang melawani zahir, maka kita ubah balik hukum dia. Okey, boleh faham? Jelas? Ketika datang balik, situ baru kita tahu bahawanya tempoh berhenti juga tempoh haid mengikut qaul as-Sahbi. Jelas? Baik. Katanya, fa idza ra'atil mar'atu daman fi zamanil haid. Apabila seorang perempuan melihat darah, di dalam tempoh haid. Seorang perempuan dia melihat darah dalam tempoh haid. Kita kena faham apa makna zamanil haid. Fi zamanil haid ay fi zamani imkanil haid. Kita cerita dah kan? Fi zamani imkan al haid. Apabila seorang perempuan melihat darah dalam tempoh mungkin haid, walam yanqus an aqalhi, dan tidak kurang darah itu, lam yanqus ay lam yanqusid dam, tidak kurang darah itu an aqalli an aqallil haid, daripada sekurang-kurang haid. Okey, sekurang-kurang haid berapa hari? Sehari semalam. Darah tu tidak kurang daripada sehari semalam. Walam yujawiz aktsarah, dan tidak melepasi darah tersebut sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid berapa hari? Sebanyak-banyak haid 15 hari. Jadi darah tu tidak melepasi 15 hari. Okey. Seorang perempuan melihat darah keluar daripada kemaluan dia dalam waktu imkanil haid. Yang mana darah tu cukup sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Mungkin sehari semalam, mungkin 2 hari 2 malam, mungkin 3 hari sampai ke 14 hari 14 malam, 15 hari 15 malam, tak kira lah. Yang penting jangan lebih daripada 15 hari 15 malam, jangan kurang daripada sehari semalam. Fahuwa, maka iaitu darah tersebut ma'anaqa'in takhallalahu, bersama dengan naqa', tidak ada darah yang berada di celah-celahnya. Itu naqa' tidak ada darah, takhallalahu yang berada di celah-celah darah. Fahuwa mubtada, haidun khabar. Dia darah tersebut bersama dengan naqa' yang berada di celah-celahnya, hukum dia adalah haid. Okey, boleh faham? Hukum dia adalah haid. Sawa'un kanat mubtada'atan, sama sahaja perempuan itu kali pertama datang haid, am mu'tadatan, ataupun perempuan tu pernah dah datang haid. Tak kira kali pertama ke pernah datang haid ke, hukum dia sama. Wa sawa'un kana damu ala launin am ikhtalaf, sama sahaja darah saat itu atas satu warna ataupun berbeza. Anak kabar dah sebelum daripada ni. Berapa kali anak kabar bahawasanya perbezaan yang terdapat pada darah tidak diambil kira kalaulah sekiranya darah tersebut berada dalam tempoh haid. Tidak melebihi sebanyak-banyak haid, tidak diambil kira terhadap perubahan yang berlaku pada sifat darah. Bagaimana sekalipun sifat darah yang datang, kalau tidak melebihi sebanyak-banyak haid, maka kesemuanya adalah haid. Ingat tak? Anda pernah kali khabar kan? Sebab kali lagi, apabila kita bincang berkenaan dengan mustahadah, pembahagian mustahadah, kita akan cerita bagaimana perlu kena ambil kira terhadap sifat darah. Maka, biasanya ada soalan-soalan yang siapa kan ni, Ustaz, kalau saya mari haid 8 hari, 4 hari hitang, 3 hari merah, 4 hari merah, lepas tu 4 hari tu hitang ke? 4 hari hitang tu ke haid? 4 hari merah lagi istihadah ke? Kita khabar dah. Kalaulah
tidak melepasi sebanyak-banyak haid, kita tidak ambil kira sikit pun terhadap perbezaan yang terdapat pada sifat darah. Lagu mana sifat sekalipun zat tetap dia adalah haid. Okey, boleh faham? Sebab tu dia katakan ni, tengok dia kata, fa idza ra'atil mar'atu daman fi zamanil haidhi wa lam yanqus an aqallihi wa lam yujawiz aktharahu fahuwa ma'ana qa'in takhallalah. Kalau sekiranya ada wujud naqad, kalau wujud naqad, hukum dia adalah haid. Sawa'un kanat mubtada'atan am mu'tadatan wa sawa'un kana damu ala launin am ikhtalaf wafaqa 'adataha am khalafah. Mana wafaqa? Sama, bertepatan dengan adanya ataupun menyalahi adanya. Au khalafah, ataupun menyalahilah. Ia sepatutnya kena kata am khalafaha. Gitu lah. Wafaqa 'adataha am khalafaha. Sama ada bertepatan dengan adanya ataupun berbeza. Ini anda kena sebut juga. Dan anda banyak kali anda sebut masalah ni. Sebab hak yang anda sebut ni kerana banyak soalan yang sama diajukan kepada anda. Ada orang puang hak yang biasa hit dia 7, 8, 7, 8, 8, 7. Kita kata gini. Biasa hit perempuan ni 6, 7, 6, 7, 7, 6, 6, 7. Gitu ada main. Tiba-tiba bulan ni lapang masih lagi ada darah. Tu dikatakan hari yang ke-8 tu adalah haid. Hari ke-8 deh. Istirahat sekali lagi. Orang puang ni biasanya nari 7 hari, nari 7 hari, nari 7 hari gitu dak main. 6 7 6 7. Tiba-tiba bulan ni hari ke-8 masih lagi ada darah. Maka dikatakan hari ke-8 tu istihadah dah. Sebab apa dia? Sebab darah keluar melebihi adat dia. Tak. Tidak boleh kita kata darah yang keluar melebihi adat istihadah, tak boleh. Sebab kita kata sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Selama mana darah saat ni tu keluar dalam waktu imkanil haid, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, walaupun menyalahi adat dia, darah tersebut adalah darah haid. Dan kita kabodah bahawasanya adat perempuan boleh berubah. Adat perempuan boleh berubah. Jangan mudah-mudah kata hari yang ke-8 saat itu terus dihukumkan istihadah. Hari ke-8 tidak hari ke-8 saat itu mungkin istihadah, mungkin tidak. Tetapi kita hukum secara zahir. Apabila dia masih lagi dalam waktu imkanil haid, maka kita hukum dia sebagai haid. Okey, boleh? Okey, jelas tak? Jadi bermakna dia belum lagi mengetahui darah tu istihadah melainkan pada hari yang ke-16. Okey, contoh ka'an ra'at khamsata ayyamin dama, seperti bahawa melihat seorang perempuan 5 hari darah. Wa khamsata ayyamin naqa'a, dan 5 hari bersih. 5 hari bersih. Wa khamsata ayyamin dama, dan 5 hari darah. Okey, dia tengok 5 hari darah, 5 hari bersih, 5 hari darah. Okey, semua sekali berapa hari, Mak? 15 hari. Naqa' berada di celah 5 hari yang pertama dengan 5 hari yang kedua. 15 hari lah. Lepas hari ke-16 tak mari dah. Maka katanya lagu mana? Tengok. Fal khamsatul ula wal akhirah. 5 yang pertama dan 5 yang akhir. Wa ma bainahuma minan naqa', dan barang yang di antara keduanya daripada naqa', iaitu naqa' yang berada di antara 5 tu. Semuanya adalah haid. Okey, boleh faham? Faham? Li'annahu, kerana sesungguhnya darah tersebut lam yujawiz aktsarah. Dia tidak melepasi sebanyak-banyak haid. Wan naqa'ul ladzi bainahuma yansahibu alaihi hukmul haid. Dan naqa' yang berada di antara keduanya. Perasan tak naqa'? 5 hari darah, naqa' 5 hari, lepas tu darah pula 5 hari kan. Naqa' yang berada di celah darah 5 hari 5 hari tu. Naqa' tu yansahibu, diseret ataupun ditarik ke atasnya hukum haid. Hukum haid diheret, diberi kepada dia. Maksudnya diberikan kepadanya hukum haid. Dipanggil haid hukman pada hukum. Kerana naqa' berada di celah 2 darah haid. Maka apabila dia berada di celah, bukan 2 darah haid, berada di celah darah haid yang sama. Okey. Naqa' berada di celah darah haid yang sama. Sebab 5 hari yang pertama dengan 5 hari yang kedua tu kira 1 darah haid. Darah haid yang sama. Naqa' yang berada di celah dia dikirakan sebagai haid. Ini dipanggil qaul as-sahbi. Wa hadha huwa qaulus sahb. Wa huwa al-mu'tamad. Dan qaul as-sahb adalah qaul mu'tamad. Pandangan yang dipegang. Dan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i qaul as-sahb. Wa muqabiluhu, dan lawang bagi qaul as-sahab. Maksudnya di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i.
Baik. Allah Rabbi. Lawang bagi qaul as-sahab, qaul al-laqab. Abang mak dengan Kak ini tengok hari ni. Kak Gi kena belanja makan Kak Gi malam ni. Wa muqabiluhu qaulul laqd, dan lawang kepada qaul as-sahbi adalah qaul al-laqd. Qaul al-laqd mengatakan bahawasanya tempoh naqah adalah tempoh suci. Puasa yang dilakukan dalam tempoh naqah sah. Okey, boleh faham? Sembahyang yang dilakukan dalam tempoh naqah juga sah. Tawaf yang dilakukan dalam tempoh naqah sah. Tapi qaul as-sahbi, qaul mu'tamad tak sah. Okey, boleh faham? Kena qada balik. Dah boleh tak orang puan nak ambil pandangan yang kedua? Boleh. Sebab pandangan yang kedua, pandangan yang kuat juga. Cuma pandangan yang lebih kuat dan pandangan mu'tamad adalah pandangan yang pertama. Jadi kalau orang puan tu tak mahu dah qada puasa dia, sebab dia puasa dah dalam tempoh naqah, tak ada masalah. Tapi sebaik-baik dia kena qada balik. Oh, kalau kita bagi dua pilihan gitu, memang pakai nak qada dah orang puan. Jadi malas dah. Jadi malas dah. Main naqah 5 hari. Puasa dah 5 hari. Nak kena qada pula. Begitu ngiling dia. Jadi malas dah kan. Baik. Katanya fayuhsabun naqa'u tuhran, maka dihitung, dikira naqa' itu sebagai suci. Okey, mengikut qaul al-laqdi, naqa' dikirakan sebagai suci. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia wa yushtaratu alla yakuna 'alayha baqiyatu tuhur. Berarti molek Oh, ni penting untuk kita faham. Oh, ni penting sangat ni. Kita kata mana? Kita kata perempuan apabila dia melihat darah di dalam waktu imkanil haid, maka darah tersebut adalah darah haid. Perempuan kalau dia melihat darah di dalam waktu imkanil haid, maka darah tersebut dihukum pada zahirnya adalah darah haid. Waktu imkanil haid bagi perempuan mubtada'ah apabila umur dia cukup 9 tahun. Okey, jelas? Manakala perempuan yang mu'tadah, yang penuh dah datang darah, maka kena cukup dia sekurang-kurang suci. Jadi bermakna kalau belum lagi cukup sekurang-kurang suci, tiba-tiba datang dah darah, maka darah tu adakah darah haid? Bukan. Sebab itulah darah yang keluar, darah perempuan yang keluar di dalam tempoh berbaki suci. Darah perempuan yang keluar dalam tempoh berbaki suci bukan darah haid. Ini nak cerita ni. Ni syarat dia. Dia katakan ni, wa yushtaratu alla yakuna 'alayha baqiyatu tuhur. Dan disyarat bahawa tidak ada di atas perempuan tersebut berbaki tempoh suci. Okey, boleh faham? Kalau berbaki tempoh suci, tiba-tiba datang darah, maka darah tersebut bukan darah haid. Bukan darah itu adalah darah istihadah. Sehingga cukup suci. Hingga cukup sekurang-kurang suci. Barulah dikirakan haid yang baru setelah daripada itu. Nanti kita tengok lagu mana contoh dia. Wa illa, dan jika tidak, benda tadi kan disyarat tidak ada di atasnya baqiyatut tuhur. Dan jika tidak ada di atasnya baqiyatut tuhur, nafyun nafyi itsbatun, dengan maksud jika ada di atasnya berbaki daripada tempoh suci. Wa illa ay bi an yakuna 'alaiha, begitu nak taswir masalah. Wa illa ay bi an yakuna 'alaiha baqiyatut tuhur, ada di atasnya tempoh berbaki suci. Lagu mana? Masih lagi ada tempoh berbaki suci, tiba-tiba datang darah. Dia nak bagi contoh. Ka'an ra'at 3 ayyamin dama. Seperti bahawa melihatlah seorang perempuan 3 hari darah. Okey, dia tengok apa hari darah, Ming? 3 hari. Thumma 12 yawma naqa'a. Kemudian 12 hari bersih. Okey, 12 hari bersih, Ming. Berapa hari semua sekali? 15 dah. 15 15. Thumma 3 dama. Thumma 3 ayyamin dama. Kena kata gitu tu. Thumma 3 ayyamin dama. Kemudian 3 hari darah. 3 hari darah datang pula ni selepas daripada 15 hari dah kan? Betul tak? Selepas daripada 15 hari dah. 3 hari datang darah.
12 hari suci, 15 hari. Lepas tu datang pula 3 hari lepas daripada tu. Betul tak gitu? Jelas tak? Jadi yang datang pula ni, dia datang bukan pada waktu imkanil haid. Kerana perempuan ni belum mencukupi 15 hari suci. Baru apa hari suci? 12 hari suci datang pula darah. Okey, boleh faham? Maka darah yang datang dalam tempoh berbaki suci ni maksudnya kira sekurang-kurang suci. Darah tersebut dihukumkan sebagai benda so? Darah istihadah. Darah benda so? Istihadah. Baik. Tengok kata dia. Thumma qata', kemudian darah berhenti. Lepas daripada 3 hari pula datang, berhenti darah. Okey. 3 hari datang darah, 12 hari suci, okey 15 hari. Hari ke-16, 17, 18 datang pula darah. Okey, tengok lagu mana hukum dia. Tengok Fathalathatul akhiratu, 3 yang akhir. 16, 17, 18. Itu adalah damu fasad, darah fasad, darah istihadah. La haid, bukanlah darah haid. Bukan darah haid. Sebab dia bukan darah haid, kerana dia keluar bukan di dalam waktu imkanil haid. Tak gitu. Dia keluar bukan dalam waktu imkanil haid. Sebab dia bukan dalam waktu imkanil haid, kerana belum lagi mencukupi sekurang-kurang suci. Faham tak, Min? Baik. Fanahkum, maka kita hukum. Kita beri kepada perempuan tersebut hukum. Bi anna thalathatal ula, 3 yang pertama, 3 hari darah yang pertama tu haidun. Walithna ashara, dan 12 hari ma'a thalathatil akhirati, serta 3 hari yang akhir. Tuhurun suci. Dia kena ingat tempoh darah fasad, tempoh darah istihadah adalah tempoh suci. Sebab perempuan yang keluar darah istihadah, dia haid ke suci? Suci. Suci pun ada darah? Tak, bukan. Dia tak semesti ada darah tu haid, dan tak semesti dia tak ada darah tu suci. Ada tak orang puan tak ada darah tapi hukum dia haid? Ada, tadi kita contohkan. Naqaq yang berada di celah haid, ada darah ke tak? Tak ada darah tapi hukum dia haid. Baik, ada darah tapi bukan haid, iaitu darah istihadah. Perempuan yang keluar darah istihadah, dia mengambil hukum perempuan suci. Okey, katanya wa mithlu dzalika, dan sama seperti demikian itu, ma law ra'at 8 ayamin dama, sekiranya perempuan tu melihat 8 hari darah. Okey, tubik 8 hari darah. Thumma 7 ayamin naqa'a, kemudian 7 hari tak ada darah. Okey, berapa hari dah? 15. Lepas tu, lepas daripada tu, thumma daman, kemudian ditengok pula darah. Ada pula darah lepas daripada tu. Faham? Maka fathamaniyatu haidun, 8 hari tu haid. Wan naqa'u alladhi ba'daha, dan naqa' yang berada selepasnya, hatta kamali aqalli tuhri tuhurun, sehingga sempurna sekurang-kurang suci. Kena campur dengan tempoh yang keluar darah pula. Ambil tempoh yang keluar darah, biar cukup 15 hari, maka waktu adalah suci. Kalau masih lagi ada darah lepas daripada tu, maka kira haid yang baharu. Okey je lah. Nampak dah kan? Okey, kita buat contoh sekali lagi. Seorang perempuan ni dia melihat 8 hari darah. 7 hari darah tak ada. Okey, jadi 8 campur 7 berapa hari dah? 15. Warna 16 kira molek tu. Lihat Zul kata 15 ke 16 ni? 15. 8 hari darah, 7 hari tidak ada darah. Okey, 8 campur dengan 7 jadi berapa? 15. Tiba-tiba hari ke-16 tu ambil balik darah. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 hari pula tu ambil darah. Okey, kita kata 8, 7, 8. Jangan gitikan nombor ekor dah. Ni kita buat contoh darah. 8, 7, 8. 8 hari darah, 7 hari tak ada darah, 8 hari ada darah. Okey, Ming. Sekarang ni suci berapa hari baru? 7. Tiba-tiba datang darah. Okey, darah yang datang pula adalah darah istihadah. Sebab belum cukup sekurang-kurang suci. Okey, 7 hari suci. Jadi berapa hari lagi nak cukup 15 hari suci? 8 hari lagi. Dia bermakna tempoh 8 hari tubik pula darah, semuanya adalah istihadah. Faham? Nampak tak? Okey, kita buat contoh lain pula. 8 hari hitam. 10 hari, 8 hari hitam pula. 8 hari darah. 8 hari darah. 10 hari tak mari darah. Okey, jadi siapa berapa hari dah semua sekali kan? 18. 8 hari darah, 10 hari tak ada darah. Berapa belah? 18. Hari ke-19
datang pula darah. Sehingga hari yang ke-28. 10 hari pula datang darah. 10 hari pula datang darah. Okey. 8 hari darah, 10 hari tak ada darah, 10 hari datang darah balik. Kalau kita tengok orang tak ada darah 10 hari baru. Cukup lagi 15? Cukup lagi 15? Tak cukup. Maka hak yang tubik pula 10 hari darah saat itu, 5 hari adalah istihadah. Okey, cukup lagi sekurang-kurang suci. 10 hari tak ada darah, 5 hari hak yang ada darah. Jadi 5 hari tu istihadah. Okey, cukup dah 15 hari suci. Maka hari yang lepas daripada tu, dihukumkan sebagai haid. Okey, boleh faham? Jadi 5 hari lagi haid. Jelas tak? Okey. Jadi ni kita whiteboard kita dalam kepala otak je hari ni. Kita whiteboard kita dalam kepala otak. Kalau mudah je kan? Whiteboard dalam kepala otak. Dia cepat lagi whiteboard dalam kepala otak. Baik. Nanti soalan kita jawab ke dia. InsyaAllah soalan kita jawab ke dia. Seterusnya kata dia, boleh kita baca lebih kurang dalam 5 minit. Kita baca cepat-cepat nota kaki ya. Kita tengok nota kaki nombor 3, ziyadah wa tawdih, penambahan dan penjelasan. Wa dhabitu hadhihi al-mas'alati, dan dhabit masalah ini. Dhabit masalah ini antara daman yasluhu an yakuna haidan thumma naqa'an duna 15 walau jama'a ataupun walau jumi'a hadha an-naqa'u ma'addam ma'addami qablahu yakunu majmu'uhuma 15 yawman fa akthar thumma ba'da dhalika tara daman fad-damu al-awwalu haidun wa ma yukammalu at-tuhru min ad-dami al-'aidi damu fasad wa az-za'idu haidun bi syartihi ma lam yujawiz akthara. Rasanya mudah je. Seorang perempuan melihat darah yang layak untuk dihukumkan dia sebagai haid. Maksudnya lebih daripada sehari semalam. Lepas tu kemudian dia melihat naqak kurang daripada 15 hari. Capur dengan dalam tempoh bawah daripada tak sampai lagi 15 hari, tiba-tiba dia tengok naqak. Tapi walau jumi'a hadzal naqak ma'addami qablahu yakunu majmu'uhuma 15 yawman fa akthar. Kalau dicampur, dikumpul naqak ini bersama dengan darah yang sebelumnya, adalah perhimpunannya okey gini. Kemudian naqak saat itu duna 15 maksudnya kurang daripada 15 hari. Naqak tu kurang daripada 15 hari. Okey, boleh faham? Dia tengok darah boleh dihukumkan haid, lepas tu naqak kurang daripada 15 hari. Begitu. Dan jika dikumpulkan naqak ini bersama dengan darah sebelumnya, adalah perhimpunannya 15 hari ke atas. Kalau campur darah dengan naqak ni 15 hari ke atas. Thumma ba'da dhalika, kemudian lepas daripada itu tara daman, dia melihat darah pula. Maka faddamul awwalu haid. Darah yang pertama adalah haid. Wa ma yukammalu at-tuhru min ad-damil a'idi damu fasad. Dan darah yang kembali, hak yang dicukupkan akan suci dengannya, hak itu adalah damu fasad. Wa zaidu, hak yang lebih daripada itu haid bi syartihi, dengan syaratnya. Kena cukup sehari semalam. Lepas tu ma lam yujawiz aktsarahu, selama mana tidak lebih daripada sebanyak-banyak haid. Kalau lebih sebanyak-banyak haid, maka kita kena tengok hukum perempuan mustahadah. Okey, boleh faham. Sebab tu dia kata fa idza ra'at thalathata ayamin dama, bila seorang perempuan melihat 3 hari darah, thumma 12 naqa, kemudian 12 hari naqa. Jadi 3 hari darah, 12 hari naqa, jadi 15 hari. Thumma thalathatan dama, kemudian lepas tu datang pula darah 3 hari. Thumma qata, kemudian berhenti darah. Fa thalathatul akhirah, maka 3 hari yang akhir damu fasad la haid. Darah fasad bukan haid. Wa thalathatul ula, darah 3 yang pertama adalah haid. Wal 12 ma'a thalathatil akhirah tuhurun. 12 bersama dengan 3 akhir itu suci. Okey, jelas. Wa mithlu dhalika, ada seumpama demikian itu, ma law ra'at 8 ayamin dama, seorang perempuan dia melihat 8 hari darah. Thumma 7 naqa'a, ay thumma 7 ayamin naqa, kemudian dia melihat 7 hari naqa. 8 darah, 7 naqa. Thumma 8 ayamin dama, kemudian 8 hari darah. 8 7 8. 8 7 8. Fa 8 haidun, 8 yang pertama haid, wan naqa'u alladhi ba'dahu hatta kamali aqalli tuhri tuhurun. Dan naqaq yang selepas daripadanya sehingga sempurna sekurang-kurang suci adalah suci. Jadi bermakna 8 hari hak yang semula, hak yang datang balik darah tu juga dikirakan suci. Maka 8 hari hak yang kedua tu adalah darah istihadah. Jelas tak? Jelas? Walau ra'at yawman wa lailatan damah, sekiranya perempuan melihat sehari semalam darah.
Thumma 14 naqa'a. Kemudian 14 hari naqa'. Jadi siapa berapa semua sekali mi? 15. Thumma 3 ayamin dama. Kemudian 3 hari darah. Sehari semalam darah, 14 hari naqa', lepas tu datang balik 3 hari darah. Fal awwalu haid. Sehari semalam yang pertama tu haid. Wal 14 dan 14 wa yaumun ba'da dan sehari selepasnya. Cukup kan 15 kan? Tuhurun, suci. Wal yaumanil baqiyan dan 2 hari yang berbaki adalah haidun. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Betul tak kan? Sebab dia li'annahu lam yatajawaz aktsaral haid. Sebab dia tidak melepasi sebanyak-banyak haid. Okey jelas ha? Lepas tu ada lagi lah. Cukup kat situ dulu. Sebab kita nak jawab soalan pula. Kita nak jawab soalan. Baik, insya-Allah kita sambung balik pengajian ni dalam pada hari esok. Esok dengan Ahad, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Kita tengok soalan kejap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau melihat darah pada waktu mengandung juga dikira waktu imkanul haid. Okey, seorang perempuan melihat darah ketika mengandung. Baik. Seorang perempuan melihat darah ketika dia mengandung. Adakah dikirakan waktu imkanil haid juga? Okey, kita cerita dah sebelum daripada ni. Apa hak yang kita cerita sebelum daripada ni, bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan yang hamil, kalau cukup syarat haid, maka ulama berbeza kepada 2 pandangan. Pandangan majoriti ulama iaitu pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Hambali, pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya darah tersebut adalah darah istihadah, bukan darah haid. Kerana mereka beralasan bahawasanya apabila perempuan mengandung, maka pintu rahim tertutup. Maka tidak mungkin keluar darah haid. Okey, itu yang disebut dalam kitab kitab lama-lama menyebut alasan tersebut. Okey. Pandangan yang kedua iaitu pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Maliki mengatakan bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan yang hamil juga darah haid. Kerana berdasarkan kepada keumuman firman Allah Taala. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid, maka haid ni adalah kotor. Darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung juga sifat dia kotor. Maka dia mengambil hukum haid. Golongan hak yang kedua bukan dia tidak mengetahui alasan golongan yang pertama. Tetapi oleh kerana dia melihat kepada firman Allah Ta'ala disebut secara mutlak, tidak muqayyad, maka dikekalkan nas di atas itlaq. Okey, boleh faham? Jadi atas pandangan mu'tamad, darah yang keluar daripada perempuan yang hamil adalah haid. Jadi bermakna ketika perempuan hamil juga termasuk dalam waktu imkanil haid. Okey, itu jawapan kepada soalan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi setiap wanita yang mubtada'ah ataupun yang mu'tadah wajib periksa farajnya setiap kali masuk waktu solat. Macam mana jika sebelum ini haid biasanya? Bagaimana? Jadi setiap wanita yang mubtada'ah ataupun yang mu'tadah wajib periksa farajnya setiap kali masuk waktu solat. Ada soal. Macam mana jika sebelum ni haid kebiasaan? Okey, sekarang ni gini. Perempuan kalaulah dia yakin bahawasanya darah ada. Darah ada. Dia rasa darah ada. Dia tengok darah ada. Adakah wajib dia kena cek? Kita cek nak pastikan ada ataupun tidak ada. Kalau jelas ada, tak perlu cek. Kata, ada ke tak? Berhenti ke tak lagi situ baru dia kena cek. Tapi bukan cek setiap saat, setiap detik. Tapi dia kena cek ketika diperlukan. Masuk waktu sembahyang. Asal kewajipan sembahyang atas dia. Gugur kewajipan tersebut apabila keluar darah haid. Maka ketika itu, untuk memastikan gugur ataupun tidak, kena cek. Tapi kalau darah ada, jebok darah ada. Cakap Terengganu gitu, jebok darah ada. Cek buat benda. Jelas ada. Jelas ada nak cek lagi. Okey, boleh faham? Dia cek ni ketika mana? Ketika ada kemungkinan, masih lagi ada kemungkinan
Tak ada. Okey, cek lah. Wallahu a'lam. Tak tanya. Kalau perempuan mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah yang 'alaiha baqiyatut tuh, adakah terus kena ikut adat ataupun kena cukupkan masa suci? Allah. Belik soalan ni sekali lagi. Sekali lagi. Belik soalan ni. Sekali lagi. Contoh ni. Contoh ke nak contoh? Cik sebut sekali lagi. Perempuan Nak tanya kalau perempuan mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Perempuan mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Okey. Yang 'alaiha baqiyatut tuhur. Adakah terus kena ikut adat ataupun kena cukupkan masa? Adakah terus ikut adat ataupun kena ikut masa suci? Okey, tengok contoh. Contoh untuk pertanyaan tadi. Contoh untuk pertanyaan tadi. Ada 5 hari. Ada 5 hari haid. Dan 25 hari suci. 25 hari suci. Kemudian keluar 5 hari darah. Kemudian keluar 5 hari darah. 10 naqaq. 10 naqaq. 30 darah. 30 darah. Okey. Sekarang ni dia kata perempuan ni 5 hari darah haid. 5 hari darah. Biasa dia dia keluar 5 hari darah, lepas tu 25 hari suci. Lepas tu tiba-tiba keluar 5 hari darah. Lepas tu 10 hari bersih. Tak ada darah. Okey, boleh faham? Tiba-tiba lepas daripada tu datang darah pula berapa hari? 30. Okey. Ini kira whiteboard dalam sini whiteboard sini je. Okey, lagu mana kaedah yang perlu kita kena guna untuk orang perempuan ni? Ketika 5 hari datang darah. Okey, baik, selesai darah haid. Hari ke-6 dak mari dah. Sampai hari yang ke-15 sebab 10 hari dia kata suci. Tiba-tiba datang balik. Okey, datang balik saat itu darah yang datang. Nanti dulu. Darah yang datang pula saat itu dia datang sebelum daripada sempurna sekurang-kurang suci. Betul tak gitu? Sebab baru 10 hari suci. 5 hari darah, 10 hari suci. Cukup lagi 15 hari suci. Tiba-tiba datang pula sebanyak apa hari? 30 hari kan? Jadi bermakna 5 hari selepas daripada tempoh tersebut dihukumkan istihadah. Okey, boleh faham? Lepas 5 hari, maksudnya hari yang ke-16, 17, 18, 19, 20. Itu istihadah. Jelas tak tu? Lepas tu, hari ke-21 kira haid yang baru. Faham Hari yang ke-21 kira haid yang baru. 21, 22, 23, 24, 25. Lah rupanya lebih daripada 15 hari. Okey, kalau lebih 15 hari, jadi hari yang ke-21, hak yang lebih sehingga lebih daripada 15 hari, hak situ hak yang dihukumkan sebagai mustahadah ataupun sebagai perempuan hak yang mustahadah. Okey, dia kena tengok terhadap sifat yang ada pada darah tersebut. Kalau ada sifat kuat, ada sifat lemah, maka hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah adalah istihadah dengan syarat-syarat yang kita akan bincangkan datang. Kalau darah daripada hari hak yang ke-21 hingga ke atas, 21 saat ni kita kata tak? 21 hingga ke atas, darah saat ni tu satu sifat, maka barulah dia kembali kepada adat dia. Okey, boleh faham? Okey, adat dikira lagu mana? Dia tanya, adat adakah bermula daripada 5 hari ataupun kena cukup 5 hari haid dia, 25 hari suci dia. Okey, gitu. Hal ni kita akan bincangkan datang. Kita akan bincang. Sampai tempat dia insya-Allah kita akan bincang. Kalau tidak memadai dengan whiteboard pada otak, kita akan guna whiteboard bertulis insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Tak perlu berhenti ke darah walaupun satu lahzah untuk tukar hukum daripada istihadah kepada haid. Gimana sekali lagi? Tak perlu berhenti ke darah walaupun satu lahzah untuk tukar hukum daripada istihadah kepada haid. Tak perlu berhenti ke walaupun satu lahzah untuk dihukumkan darah saat itu bertukar daripada istihadah kepada haid. Tak perlu. Tidak perlu, tidak disyaratkan berhenti. Tidak disyaratkan berhenti walaupun satu lahzah. Wallahu a'lam. Saya masukkan kapas untuk cek darah sudah berhenti ataupun belum, itu perlu dilakukan secara mencangkung. Adakah boleh jika dia masukkan kapas semasa berdiri? Tu atas orang puang sendirilah. Atas budi bicara. Tu atas orang puang sendirilah lagu mana cara nak cek tu. Wallahu a'lam. Adakah darah haid berhubung dengan darah sakit? Adakah kalau darah haid
haid berhubung dengan darah sakit, adakah itu dikira darah haid juga? Adakah darah haid berhubung dengan darah sakit? Kalau darah haid berhubung dengan darah sakit, sakit nanti. Sakit nak beranak. Kalau sakit nak beranak, kita jelas dah sebelum ni kan. Kalau sakit nak beranak, okey, darah haid hak yang keluar semasa ketika mengandung. Tiba-tiba bersambung pula dengan sakit nak beranak, tubik darah ketika sakit nak beranak. Lepas tu darah tubik masa bersama dengan anak. Semuanya dikirakan sebagai darah haid. Kalau begitu soalan dia, wallahu a'lam. Lepas tu kita urah dah. Boleh tengok pengajian hak yang sebelum. Tu kita urah panjang lebar dah. Adakah mandi perlu dua niat, wiladah dan nifas? Andai niat angkat nifas sahaja, adakah memadai atau niat angkat besar sahaja? Okey. Masalah kita kena ingat, masalah mandi ni dipanggil masalah taharah mabnaha ala tadakhul. Mabnaha ala at-tadakhul. Jadi kita mandi sekali, kalau kita niat dua-dua tak apa, kalau kita niat pun tak ada masalah. Boleh kita niat nifas saja pun tak apa, niat sebab sebenarnya kita niat mandi mengangkat hadas nifas ke, mandi wiladah ke, sebenarnya pada hakikatnya adalah mandi wajib yang merangkumi ke semua perkara hak yang mewajibkan kita mandi. Tak ada masalah sebenarnya. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Okey, kalau tak ada dah kita berhenti dululah. Kalau tak ada dah. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.